Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah apa-apa yang kami tak tahu. Wa dzakirna ma nusina, dan ingatkanlah kepada kami apa-apa yang kami terlupa. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa tammim bil khair. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa madrasah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni masih lagi Allah kurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kepenatan kita, usaha kita pada hari ni Allah Ta'ala jadikan ia sebagai amal-amal soleh untuk kita, sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah insya-Allah. Muka surat 124, perkara yang ke-35 ya. 4 amalan yang paling susah ya, 4 amalan yang paling susah. Dengan erti kata lain bahawa apa tuan-tuan, susah macam mana tuan-tuan? Bukan pada orang yang berkehendak pada amalan tu. Tu maksud dia tuan-tuan ya. Susah tu pada orang yang tak berkehendak pada amalan tu. Tapi pada orang yang berkehendak tuan-tuan, maka amalan tu jadi mudah. Baik. Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, "Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Al-'afwu 'indal ghadab, wal judu fil 'usrati, wal 'iffatu fil khulwati, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu." Artinya, amalan yang paling susah itu ada 4, iaitu memaafkan ketika saat marah. Nak nyebut pun susah tuan-tuan ya. Maaf ketika saat marah tuan-tuan ya. Tengah marah nak bagi maaf ni tuan-tuan kan. Baik. Yang kedua, dermawan saat ekonomi merudum. Ni satu hal lah tuan-tuan ya. Lahilah pula tak ada duit, tiba-tiba nak jadi dermawan. Susah tuan-tuan ya. Yang ketiga, menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak terpuji saat sendirian. Ni kita kena hati-hati tuan-tuan ya. Kerana apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tuan-tuan, allazina yu'minuna bil ghaib, kan? Antara sifat orang bertakwa tu apa dia tuan-tuan? Mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Antara penafsiran ulama apa dia tuan-tuan, iaitu saat dia seorang-seorang pun dia masih lagi boleh menjaga diri dia tuan-tuan. Tu yang kita kata tu. Kenapa? Bila seorang-seorang ni yang paling susah ni tuan-tuan ya. Bila ramai-ramai ni mungkin boleh jadi ditagu dia orang, tapi bila seorang-seorang banyak bondo dibuat tuan-tuan ya. Dan yang keempat, bercakap mengenai perkara yang sebenarnya kepada orang yang disegani atau orang yang diharapkan kebaikannya. Maksud kata apa tuan-tuan? Nak cakap satu perkara tu tuan-tuan pada orang yang buat salah, sedangkan orang yang buat salah tu tuan-tuan orang yang terhormat. Ni dah satu perkara yang kita rasa bahawa apa tuan-tuan susah untuk kita buat. Baik. Berkaitan dengan perkara yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mampu menahan marahnya, maka Allah akan menahan azabnya. Subhanallah. Joleh pada kita bahawa apa tuan-tuan? Dalam perkara ni tuan-tuan, dikaitkan dengan hadis Nabi bahawa apa tuan-tuan? Marah tu benda yang tak baik. Marah macam mana tuan-tuan? Marah yang terlampau, sampai marah yang mana tuan-tuan tidak memberi apa-apa manfaat pada dia dan agama dia. Tetapi kalau marah yang ada manfaat, marah orang tak semayang, marah orang mencuri, itu marah yang ada manfaat tuan-tuan, marah yang berpahala. Mustahillah manusia ni tak ada marah tuan-tuan. Tetapi marah yang dilarang ni apa dia tuan-tuan? Iaitu marah yang tak ada sebab
yang mana tuan-tuan sampai tak boleh untuk apa tuan-tuan menerima maaf. Kita tahu dia marah, kita kata sana lah dia minta maaf lah. Kau minta maaf senang je. Ni orang tu susah tuan-tuan ya. Tu orang tu tak ada harapan tu tuan-tuan. Kalau kita kira tu tuan-tuan ya. Sepatutnya kalau orang minta maaf selesai lah. Tapi ada orang kita minta maaf pun dia tak selesai juga tuan-tuan. Subhanallah, seolah-olah bahawa apa tuan-tuan, dia tak nak memaafkan tuan-tuan. Ni satu perkara buruk. Dalam riwayat lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sanggup menahan marahnya, berlapang dada, selalu melakukan kebaikan, menyambung hubungan silaturahim dan menunaikan amanah, nescaya Allah pada hari kiamat kelak. Hari apa tuan-tuan? Hari yang tidak ada siapa-siapa boleh bantu melainkan Allah. Namanya kiamat. Akan memasukkan dia ke dalam cahayanya yang agung. Maksud kata apa tuan-tuan? Dipelihara oleh Allah ketika susahnya hari kiamat. Walaupun kita tengok bab ni tuan-tuan, yang dia hanya lebih tekankan tuan-tuan berkaitan dengan sifat maaf ketika marah ni. Kenapa tuan-tuan? Bondo ni dia tak perlu modal tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak derma, tuan-tuan ialah paling tidak tak ada duit pun tuan-tuan, adalah bondo yang tuan-tuan boleh beri, maka dia ada modal. Begitu juga tuan-tuan, kalau nonggok seorang-seorang ni pun tuan-tuan, dia ada ya bondo Tetapi bila berkaitan dengan marah ni, dia berkaitan dengan diri sendiri tuan-tuan. Ni penting untuk kita lihat supaya apa tuan-tuan, di kita ni dokek dengan Allah. Hanya sebab apa tuan-tuan? Menahan marah. Allahu Akbar. Itu sebab tuan-tuan kan, bila disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan kan, antara sifat orang yang Allah Taala masukkan dalam syurga ni tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Iaitu orang yang menahan kemarahan dia tuan-tuan. Di saat tuan-tuan memang dia boleh tahan. Sebab marah ni benda yang boleh ditahan. Cuma jangan diikut dengan hawa nafsu dia. Tu orang tanya, ustaz, Abi tu kalau marah benda macam mana nak buat ustaz kan? Ikutlah apa yang Nabi ajar. Kan orang marah benda membara benda apa tuan-tuan, ambil air sojuk minum. Minum dulu tuan-tuan. Sebab dia benda tu daripada dalam tuan-tuan ya. Dah minum pun tak boleh tuan-tuan. Nabi kata duduklah. Tak boleh duduk tuan-tuan, baring. Tak boleh baring tuan-tuan. Dia kena apa tuan-tuan? Ambil wuduk tuan-tuan. Kan nak kata apa tuan-tuan? Proses tu Nabi ajar. Sebab apa? Pasti salah satu daripada proses tu akan menyejukkan dia tuan-tuan. Baik, perkara 36. Empat waktu penting bagi orang yang berakal. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Bila sebut Nabi Daud ni tuan-tuan, Nabi Daud ni Allah bagi kitab apa tuan-tuan? Zabur kan? Zabur tuan-tuan ya. Sebagaimana yang Allah wahyukan, innal aqilal hakimu la yakhlu min arba'i sa'atun yunaji fiha rabbahu wa sa'atun yuhasabu fiha nafsahu wa sa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhi yukhbirunahu bi'uyubihi wa sa'atun yukhalli baina nafsihi wa ladzatihal halali. Artinya, sesungguhnya orang yang berakal dan bijak tidak akan melewatkan empat waktu penting ini. Lewatkan masuk kata apa tuan-tuan? Dia akan buat segera. Kan? Dia akan buat segera. Atau makna kata bahawa apa tuan-tuan? Kalau itu masuk kebiasaannya, dia akan buat. Macam waktu sembahyang. Kan? Kita takkan lengah-lengahkan tuan-tuan. Yang pertama apa masa tu? Waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya dengan berzikir, membaca Al-Quran dan mendokekkan diri kepadanya. Mana waktu ni tuan-tuan? Waktu yang orang yang berakal ni tuan-tuan, dia takkan lewat-lewatkan, sia-siakan. Walaupun sikit lah tuan-tuan kan. Itu sebab kita ni tuan-tuan di atas bergantung kepada kemampuan. Kadang-kadang orang tanya tuan-tuan ya, kenapa main handphone boleh sampai 4 jam, nak membaca Quran setengah jam tak boleh? Kadang-kadang kena tanya tuan-tuan, bukan tuan-tuan lah, saya pun sama lah tuan-tuan ya. Asal ada masa tuan-tuan, handphone tu lah itu kerja tuan-tuan ya. Berjalan tu lah kita lebih suka daripada apa tuan-tuan? Bermunajat. Ini kena fikir banyak-banyak tuan-tuan ya. Yang keempat, waktu untuk bermuhasabah diri, yakni dengan mengingat kesemua amal-amal yang telah dilakukan baik siang maupun malam, lalu mengakhirinya dengan rasa syukur. Syukur kenapa? Dapat buat. Atau beristighfar. Kenapa? Ada kekurangan-kekurangan. Sebab kita ni tuan-tuan,
Boleh jadi buat tu rajin, tetapi sempurna tu yang kita bimbang. Kita kena tahu tuan-tuan. Kita buat semayang tuan-tuan, kita buat tu dengan sebaik mungkin, tetapi di sana mungkin tak ada kesempurnaan sebagaimana ibadah Nabi tuan-tuan. Ni yang kita kena rasa dalam diri kita tuan-tuan. Maka selalulah kita muhasabah, mencari macam mana jalan yang terbaik. Yang ketiga, sebab kalau tuan-tuan baca kata orang apa tuan-tuan, Imam Syafi'i punya kehidupan harian tuan-tuan kan, dia ada buku catatan dia tuan-tuan ya. Hari ni apa tak buat, semalam apa dah buat. Makna kata apa tuan-tuan, dia ambil borek tuan-tuan muhasabah ni tuan-tuan. Kenapa? Supaya makin lama makin baik. Ya, makin lama makin baik. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Sebelum ditegur orang, tegurlah diri sendiri. Kan senang tu. Sebelum ditegur orang, tegur diri sendiri. Ini ubek paling sadap tuan-tuan ya. Ini masalah diri sendiri ni, perasan tu yang tak terdaya tu tuan-tuan ya. Kan? Berapa ramai tuan-tuan orang biasa dia buat semayang sunat tuan-tuan, ada sehari tu dia tak buat. Kenapa? Dia rasa malas. Ni orang tanya saya, Ustaz, boleh ke kita malas semayang sunat? Saya kata malas tu hembusan daripada syaitan. Kan? Sebab jangan layan. Tu sebab jangan dilayan kan. Kalau dilayan tu yang jadi malas. Maka kalau malas tu datang daripada syaitan tu, maka lama kelamaan nanti apa dia? Kita akan tewas daripada ibadah. Itu sebab saya selalu sebut dengan masyarakat di mana-mana tempat lah tuan-tuan kan, di tempat saya sendiri pun, jangan sampai masa muda ni kita rajin pergi masjid kan, tapi bila tua kata apa tak pergi masjid, jamu. Jangan sampai ada perasaan jamu. Sebab jamu tu apa tuan-tuan? Daripada was-wasah kan, daripada hembusan syaitan ni lah tuan-tuan ya. Akhirnya apa tuan-tuan? Dek kerana rasa dah banyak bona pergi masjid masa muda tu, dah tua-tua tak payah pergi pun tak apa. Tu kerugian dan kerosakan untuk dia tuan-tuan ya. Baik. Yang ketiga, waktu untuk menjalinkan hubungan silaturahim antara saudara-saudaranya yang seberani jujur menunjukkan ke semua aib-aibnya. Ni mana kata apa tuan-tuan? Kalau kita ada saudara, kawan-kawan, sahabat yang mana tuan-tuan selalu tegur, tu kalau tuan-tuan tengoklah hikmah semayang jemaah tuan-tuan kan, ulama keluarkan hikmah semayang berjemaah. Kenapa tuan-tuan? Supaya apa tuan-tuan? Kita ni boleh ditegur kalau ada kekurangan dan keburukan kan. Tu sebab semayang jemaah tu tuan-tuan, antara hikmah dia tuan-tuan tu dia, bila orang nampak kita. Malah tuan-tuan, Nabi SAW kata apa tuan-tuan? Bila kita ni tidak mengasingkan diri, kita berjemaah, sama ada semayang berjemaah ataupun amalan-amalan kebaikan. Apa dia tuan-tuan? Kumpulan tahlil ko, gotong royong, surau, kampung, kubu kita pergi tuan-tuan kan. Maka sebenarnya kita telah menghidupkan suasana bermasyarakat tu. Tu sebab orang akan tegur kita. Tu saya kata tuan-tuan kan, Wama pergi kenduri ni kalau dia ada masak-masak rumah kan, ada tempat tu tuan-tuan dia buat, saya pun kebetulan singgah, pergilah, kita pun tengok orang masak, nak pergilah masak kan. Sudah dia kata, Ustaz saya, Ustaz ambil duduk kursi ni. Sudah kau bahas pula kono ni. Kita orang ngacau masak, kita nak tanya soalan, sebab kita nak nanya kat masjid sogan. Dia nanya, saya buah las saya khabar, abang ni nanya rajin masjid tak nampak. Alah, tak payahlah cakap macam tu dia sebenarnya. Ni kadang-kadang pun kena bagi-bagi tu sekali tuan-tuan kan. Tak adalah bang, saja gurau sebab biasanya orang nanya ni dia ramah pergi masjid. Tapi ada juga orang kuat nanya ni dia tak ramah pergi masjid. Aduh, malas betul lah dia dengan ustaz ni dah. Walaupun bunyi dia lupa tuan-tuan, tapi sesekali kono juga. Dia nanya kita kerja sekali kita sah sekali tu, ustaz macam ni ya ustaz lah, kenapa lah? Memang dia tak pergi masjid kan. Tu sesekali kita kena bauri kat tuan-tuan ya. Tu sebab tuan-tuan kalau ada kawan yang macam tu, janganlah tuan-tuan biarkan dia. Sebab apa? Sebab dia jujur dengan kita tuan-tuan, dia jujur dengan kita. Yang keempat, waktu untuk melepaskan diri dari kesenangan dunia sekalipun itu halal. Maksud dia kata apa tuan-tuan? Lebihan yang berlebih-lebih ni tuan-tuan, yang kita rasa kalau kita dapat lebih-lebih ni tuan-tuan, kita tak mampu nak buat baik dengan harta tu, maka ketika itu kita lepihan tuan-tuan. Inilah antara perkara yang mana tuan-tuan yang tidak akan mengikat kita dengan dunia ni tuan. Tapi kalau dengan gota dunia tadi dia boleh baik-baik, maka dia jangan lepihan.
Macam mana? Tak rasa terkilan pun setelah dia bagi, orang tak ucap terima kasih pun. Tu tanda dia berlapis diri lah tu. Itu yang paling penting tuan-tuan kan. Itu sebab tuan-tuan, banyak orang boleh buat macam tu, tetapi kita kata bahawa apa tuan-tuan, tapi banyak yang rasa kecewa bila tak ada dapat ucapan terima kasih ya. Inilah yang payah ni tuan-tuan ya. Sebab kita belajar tu tuan-tuan dalam rumah, hubungan rumah tangga ni tuan-tuan kan. Kita kalau orang rumah buat baik kat kita ni macam masih kan. Tapi bila kita buat baik ke dia, hafalkan haram di khabar tuan-tuan ya. Untuk dia tuan-tuan kan. Kan kita jadi kita akui bodoh tu tuan-tuan. Tapi bila kita belajar begitu tuan-tuan, tak apalah. Kita nak marah pun, kita nak harap terima kasih pun, itu isteri kita. Bodoh tu lah yang kita belajar tuan-tuan. Di lama-kelamaan tuan-tuan, bila kita baik-baik apa jadi tuan-tuan, orang khabar terima kasih ke, alhamdulillah, pahala ada. Bukanlah nak khabar rumah kita ni tak terima kasih, tak. Tapi kata je berapa tuan-tuan, kebanyakannya terima kasih itu dalam bentuk lain. Kan dalam bentuk lain, menyediakan gosok baju tu pun terima kasih lah tu. Cuma bukanlah nak kata terima kasih bang ya. Tak. Tapi dalam gosok baju, kita nak gosok baju malih. Dia lipatkan baju, dia jaga anak, itulah bentuk terima kasih dia pada kita. Cuma janganlah tuan-tuan khabar, dan buat kau tak buat terima kasih dia. Ustaz tu khabar semalam tu dah. Kau kena dengar tu, cakap terima kasih ke dan. Kita pun tak peduli. Terima kasih bang ya. Dah. Tapi orang lelaki ni walaupun dia tapi hati tu bapak berbunga tuan-tuan ya. Nak cakap putih lah, thank you darling. Hui tuan-tuan. Tak lalap tidur malam tuan-tuan ya. Bayar kan tuan-tuan kan. Ni kita kata apa tuan-tuan? Perkara yang boleh kita belajar setiap hari dengan latihan. Supaya apa tuan? Kita tak kecewa di saat kita baik-baik orang tak ucap terima kasih. Mudah-mudahan dia ada pahala untuk kita tuan-tuan. Yang ke-37, 4 unsur perhambaan dalam ibadah. Baik. Ada sebahagian hukama mengatakan jami'un ibadat minal ubudiyah arba'atun al-wafa'u bil uhudi wal muhafazatu 'alal hududi was sabru 'alal mafqudi war ridha bil mawjudi. Artinya semua ibadah yang ada mengandungi 4 unsur perhambaan. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Setiap ibadah ni tuan-tuan, dia dapat apa tu? Dia ada apa tuan-tuan? Perintah daripada Allah. Tu masuk untuk perhambaan tu. Dia ada perintah daripada Allah. Maka bila kita buat, nama dia apa tuan-tuan? Taat. Bila kita tinggal, nama dia derhaka. Kan? Tengok pada 4. Apa dia? Yang pertama, memenuhi janji dengan melaksanakan semua kewajipan-kewajipan Allah. Apa janji kita tuan-tuan? Bila kita ucap dia kalimah syahadah tu tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan seboleh bondo wajib buat. Seboleh bondo wajib buat. Kan? Walaupun ada yang kata 3 boleh. Tapi nak kata bahawa apa tuan-tuan? Seboleh bondo ni tuan-tuan wajib buat, tambah 2 kata ulama kan. Apa dia? Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Kemudian rukun ihsan yang 2. Cuma kata ulama ada 3 boleh. Kan? Nak tak nak tuan-tuan, bondo tu kita kena buat sungguh-sungguh. Kan? Bukan setakat rukun Islam saja selesai. Rukun iman pun kena selesai tuan-tuan. Eden percaya kat Jibril ya, tak boleh tuan-tuan ya. Eden hanya percaya pada Qurannya, kitab lain tu dan tak percaya, tak boleh tuan-tuan. Dan percaya hanya pada apa sahaja yang berlaku, apa dia? Iaitu qada' yang baik. Qada' yang tak baik ni sebenarnya Allah tu zalim ke dan. Tu sesuatu keburukan tuan-tuan untuk dia tuan-tuan ya. Eden hanya percaya pada hari kiamat. Yang mana? Yang dia cerita, yang tak cerita dan tak percaya. Apa dia? Dajjal, entah ada atau tidak. Jangan tuan-tuan, sebab dalam hadis. Yang tu sebab perkara gaib tuan-tuan. Antaranya apa? Perkara akan datang. Kan? Contoh hari kiamat. Dan perkara hari kiamat ni tuan-tuan, dia datang bidalil, dengan dalil daripada Allah dalam Quran dan hadis Nabi. Cuma ada tak perkara gaib yang tak datang dengan dalil? Ada. Apa dia? Tarikh bila berlaku hari kiamat. Itu tak ada dalil tuan-tuan. Itu tak ada dalil. Walaupun ada kata hari Jumaat, hanya Nabi kata aku harap kiamat tu hari Jumaat. Untuk apa tuan-tuan? Kerana kelebihan Jumaat tu. Kan? Kelebihan Jumaat tu. Maka sebab itulah tuan-tuan,
apa yang kita kena tanam dalam diri kita apa tuan-tuan? Kita bukan sekadar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan sekadar tu tuan-tuan ya. Tapi apa tuan-tuan? Lebih besar daripada tu. Apa dia? Dengan amal ibadahnya, dengan akhlaknya, kan? Dengan segala kebaikannya tuan-tuan. Insya-Allah orang macam ni namanya memenuhi janji namanya tuan-tuan ya. Tu kadang-kadang kau fikirlah, ada tak janji-janji dengan Allah yang dan belum buat. Haji tak pergi lagi contoh. Duit banyak tapi haji tak pergi. Makna tuan-tuan kena usaha kan lah. Kan? Baik. Yang kedua, menjaga batas-batas ketentuan hukum dengan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Maksud kata apa tuan-tuan? Bila sebut batas ada haram. Kat situ ada haram tuan-tuan ya. Maka benda haram ni jangan sentuh lah tuan-tuan ya. Sebab perkara itu tidak dibenarkan dalam agama. Kalau kita buat confirm, dianya berdosa. Kalau berdosa tuan-tuan tak minta ampun tuan-tuan, Allah akan baling lempar kita lah api neraka ni tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita meninggalkan perkara kemaksiatan kerana Allah, nama dia ketaatan. Itu nama apa tuan-tuan? Ketaatan. Yang ketiga, sabar terhadap sesuatu yang hilang, yakni kehilangan orang-orang atau barang-barang yang dicintai. Saya ingat tuan-tuan, lepas rumah saya kono rempak tu tuan-tuan kan, rada lah tuan-tuan, tak ada lah tuan-tuan ya. Habis taman sebelah ataupun sama tuan-tuan dirompak dia orang tuan-tuan. Dia kata, ustaz, saya ingatkan rumah ustaz dah kono, lepas tu tak ada dah. Rumah saya ustaz, ya Allah, habis ustaz dia kata. Duit 3,000, rantai-rantai saya rantai omak habis ustaz dia kata kan. Sabarlah, nak buat macam mana kan? Cikgu sabarlah cikgu kan. Mudah-mudahan Allah beri ganti daripada benda yang sabar tu. Sebab apa saya boleh khabar macam tu tuan-tuan? Sebab saya dah kono, pergi cuba tak kono, sabarlah. Rumah kau belum kono ni kau baikkan. Itu yang saya minta ramah betul saya nongah tu tuan-tuan ni. Sama modus operandi sama digunting grill tu. Sama bondo kan, macam mana kono ke rumah saya tu tuan-tuan, macam tu lah dibuat ke rumah orang kan. Dan lebih teruk ni, rumah orang tu ada selongkar tuan-tuan ya. Rumah awak tak selongkar. Masa orang tu tak ada rumah sampai hari. Dia tak ada rumah sampai hari. Awak tak ada rumah sehari semalam pun habis. Dia sampai hari lagi lah tuan-tuan ya. Tak ada CCTV tak? Tak ada. Itulah baru nak pasang. Bila dah kono pun nak pasang tu. Kebab apa? Sabarlah. Sebab omeh duit ni benda yang orang sayang tuan-tuan kan. Tu sebab saya khabar apa, mudah-mudahan Allah beri ganti. Sebab apa? Sabar tu tanda taat. Sampai hari tuan-tuan dia rasa bayar-bayar duit apa semua tuan-tuan kan. Saya alhamdulillah lah tak rasa, sebab tak kira je. Kalau kira ke mau sebulan monong kan. Aduh, ujung tahun ni rotek nak tukar kan, terbayang tuan-tuan ya. Kalau ada saman nak bayar saman. Ya alhamdulillah lah tuan-tuan kan. Allah bagi joki lain insya-Allah. Yang keempat, redha terhadap semua keadaan yang ada. Yang ni apa dia? Rasa cukup dan bersyukur dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang sudah dimiliki. Subhanallah. Apa dia tuan-tuan? Redha tu maksud kata apa tuan? Jagalah sungguh-sungguh. Dah tahu ada baju, jaga. Dah tahu ada rumah, jaga. Dah tahu ada kereta, jaga. Tu namanya redha. Kan? Orang tak redha macam mana tuan-tuan? Bila dia tengok iklan kereta Proton S70, nak tukar dah ya, belum sampai lagi kereta dia tu, belum sampai nyonyeh dia baru balik tuan-tuan kan. Nak tukar lah. Ustaz tak nak tukar. Kau jual dah kita ni tak ramah hutang. Kan biarlah selesai habis dulu. So dah habis baru tambah hutang lagi. Tapi kata apa tuan? Kalau dah habis tak akan tambah hutang dah. Tapi kata apa tuan-tuan? Redha tu kena ada tuan-tuan. Sampai baru-baru ni bila ada orang tu dia kata apa? Ustaz, esei ni ustaz, yalah. Bila dah di akhir hayat ni, bukan akhir hayat lah. Bila kita dah esei ni nak pergi Mekah ni, pergi umrah ni belum tahun ni. Tapi bila mak dengan abah tu cerita, adik-adik tu 2 orang. Seorang tu bukan anak kandung. Maksud macam mana tuan-tuan? Rupa-rupanya mak dan ayah tu dia bercerai. Habis tempoh iddah tak rujuk. Jadi bila tak rujuk,
Yalah, bila lama tak jumpa tu jumpa bersama pula dah tuan-tuan, tanpa akad baru. Maknanya apa tu tuan-tuan? Berzina lah. Maknanya berzina lah. Kan? Diingatkan tak ada apa-apa sebab masih lagi suami isteri ke apa tak boleh sebab tempoh iddah telah habis. Maka bila tempoh iddah telah habis tuan-tuan, dia dah jadi talak bain tuan-tuan kan. Dia kena akad baru kalau dia nak bersama. Tapi rupa dia tak pernah pun akad baru tuan-tuan, dia bersama dapat adik lelaki seorang. Dia perempuan dapat adik lelaki seorang. Bila dapat adik lelaki ni, maka bila cerita tu tuan-tuan, si adik ni mau nangis tuan-tuan. Kenapa mak dengan abah sanggup buat dengan saya macam ni? Ingat tuan-tuan ya. Padahal mak dengan abah orang yang mana kata apa, ada kojo, ada apa, orang hormat, takkanlah bondo tu pun tak tahu. Ni punca kalau jahil tuan-tuan ya. Tak ada ilmu. Sampailah tuan-tuan, hari tu tuan-tuan, rupa-rupa dia tak pernah akad semula tuan-tuan. Berapa lama hidup macam tu tuan-tuan? Berapa lama hidup macam tu? Sebab itulah tuan-tuan, dia tak boleh reda, kejahilan tak boleh reda tuan-tuan ya. Tapi bondo lain yang ada tuan-tuan, atas bondo dunia ni kita kena reda, tapi jahil jangan reda tuan-tuan. Apa jadi tuan-tuan? Maka lahirlah anak tu tuan-tuan, walaupun mak dan ayah sama adalah kepada anak yang sulung tadi. Maka apa berlaku tuan-tuan? Sebaiklah lu mati, tipulah kita ustaz. Macam mana ni ustaz? Esay dah tak tahu nak buat macam mana dah. Sebab apa? Saya ingatkan adik saya, kita pun buka lah tudung. Anak-anak dia semua perempuan, buka lah tudung apa semua. Rupa-rupa bila tahu bukan adik-beradik. Tapi saya kata macam ni lah kak, walaupun bukan adik-beradik, satu mak satu ayah, tapi akak sebenarnya adik-beradik satu mak. Satu mak ban. Cuma dia tak boleh jadi wali je. Kan kita dah bincang bondo tu kan. Oh, habis tu tak ada masalah lah dengan kakak. Adik-beradik satu mak. Oh, masalah. Ui, payah ustaz. SNI Makkah ni ustaz. Iya, tahu saya tu. Ben. Macam mana? Dia kata adik-beradik satu mak ni selesai tak selesai. Cuma ada satu mak ni tak boleh jadi wali. Itu je. Itu sahaja ban. Habis tu takkanlah kita tak tengok apa yang dibincangkan. Apa dia? Iaitu adik-beradik seibu sebapa, ataupun sebapa, ataupun seibu. Kan? Kan ada perbahasan tu. Maka dia pun Allah, kalau macam ni logo lah sikit ustaz, yang cuma tak boleh terima seolah-olah apa dia? Pun jauh daripada masjid dengan surau nak dengar kuliah ni. Walaupun ada rumah besar apa semua, tapi itulah bab tu je kurang. Habis tu nak pergi Makkah bila ni 24 bulan. Wih, tak lama ni. Macam mana tu? Belajar pergi umrah boleh tak? Yang masalah macam ni. Saya nak ninggalkan anak Cik Muhammad macam mana ni? Lah, kan dia dah khabar tadi dah, adik-beradik sama, tak ada apa-apa. Boleh. Habis tu pak saudara dia lah tu. Apa masalah adik-beradik mak. Pak saudara tak? Pak saudara lah. Adik-beradik ayah, pak saudara lah. Yang tak boleh pasangan dia tu. Tu kena-konal lah pasangan dia. Adik-beradik mak siapa? Laki. Anak-anak semua apa dia? Perempuan. Dengan pak saudara tu boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Tetapi pasangan dia, siapa dia? Kalau dia kahwin ada isteri dia, maka anak beranak yang lelaki, dia tak boleh salam ataupun tak boleh tengok aurat. Kenapa tuan-tuan? Dia boleh nikah. Baik. Tapi kalau pak saudara mak, belah mak atau belah ayah, boleh, tak ada masalah. Tu bila hilang jahil, selesai. Logo dan rasa nak tinggalkan anak ke rumah ni. Kalau tak poning den. Kan? Baik. Habis kita bab perkara pasal yang ketiga. Kita masuk kepada nasaihul ibad yang keempat, iaitu nasihat-nasihat yang mengandungi 5 seruan. Baik. Dalam bab ini terdapat 27 nasihat yang terdiri atas 5 seruan. 6 daripada 27 hadis nasihat tersebut merupakan hadis, sedangkan yang lain ada pula asar, yakni perkataan sahabat dan tabi'in. Benar tuan-tuan, walaupun kita baca ni perlahan-lahan dah separuh rupa tuan-tuan ya. Dia ilmu ni kalau diansur-ansur selesai dia tuan-tuan ya. Tapi kalau tak diansur tu, balik tak baca, memang tak beransur lah tuan-tuan ya. Kalau dibaca insya-Allah. Baik, muka surat 129. Pertama, merendahkan 5 golongan yang akan merugikan 5 perkara. Baik. Ada sebahagian hukama mengatakan, man ahana khamsata
khamsata khasira khamsatan man istakhaffa bil ulama'i khasira ad-dina wa man istakhaffa bil umara'i khasira ad-dunya wa man istakhaffa bil jirani khasira al manafi' wa man istakhaffa bil aqraba'i khasira al mawaddah wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'ishah. Artinya, barang siapa yang merendahkan 5 golongan maka dia akan rugi dengan 5 perkara tersebut. Maksud kata apa tuan-tuan? Golongan-golongan ini siapa dia? Pasti ada manfaat bila kita bergaul dengan dia tuan-tuan. Menghinanya satu kerugian kata ulama. Apa dia? Barang siapa yang merendahkan ulama maka dia akan rugi dalam urusan agama. Kenapa tuan-tuan? Kalaulah perkara agama tidak dirujuk kepada ulama, nak rujuk siapa lagi tuan-tuan? Kan? Siapa lagi yang kita nak rujuk ni tuan-tuan? Kalau kita biarkan benda-benda agama ni tak selesai tuan-tuan, kita kata ulama tak boleh pakai tu. Kan? Tu ulama kerajaan nama dia makan gaji bah. Tuan-tuan, sedangkan ulama-ulama kita tuan-tuan, kebanyakan dia tuan-tuan benar-benar menjalankan urusan agama ni dengan baik. Ni penting tuan-tuan ya. Tu sebab dengan ulama ni tuan-tuan, jangan buat-buat suka-suka hati tuan-tuan. Kan kita tak setuju dengan dia, tengok tak setuju tu atas fakta ilmu ke atas nafsu. Kalau atas nafsu rosak lah tuan-tuan ya, tapi atas fakta ilmu silakan. Itu sebab bila saya di sekolah ni kan, bila kita ajar okey, huruf hijaiyah ada 29. Mana ustaz? Ustaz tu khabar 28, 29, 30. Ustaz khabar pula 29. Riwayat ya. Kita kira. Ya ustaz 29 kita faham ustaz. Dia boleh jadi 28. Kenapa? Bila hamzah letak atas alif. Satu tuan-tuan ya. Dan dia boleh jadi 30 bila lam alif dijadikan satu huruf. Dengar tuan-tuan ya. Maka kata itulah perbahasan ulama, tetapi yang kita pegang secara jumhurnya dia ada 29. Kita tak pegang hamzah atas alif, kita tak pegang lam dengan alif. Lam alif tu sebab apa? Dia lah cantum. Saya kata kenapa pula kita nak letak hamzah atas alif? Kenapa? Sebab alif tu tak ada bunyi. Dia khabar kan? Kita ni dah tahu dah tuan-tuan ya. Okey, maka saya tulislah kalimah alif, lam, ha. Cuba sabut tanpa bunyikan alif. Dah tak boleh bunyi pula. Macam mana ustaz? Tahu pun kau dan alif, lam, ha. Kalau alif tak dibunyi, nak tak boleh kata tak ada bunyi, nak buat macam mana? Maka ketika itu nak sebut pun tak tapi sim tak sebut kan. Maka ingat alif tu dia ada bunyi. Kan? Dia ada bunyi, tapi bunyi dengan sandar. Apa dia? Sama ada alif dengan sad, alif dengan hamzah, semua tu hamzah lako kan. Hamzah wasal lah, hamzah qata' lah, hamzah. Itu kata-kata perbahasan ilmu tajwid. Tak ada masalah kan. Cuma yang kita pegang secara jumhur apa dia? 29. Kan? Itu kan senang cerita. Ni tak mana tu ustaz? Ustaz khabar 9. Ustaz tu khabar. Saya lebih percaya ustaz tu. Kalau kau lah kan. Saya senang macam tu tuan-tuan ya. Buat budak-budak ni pun dia ada yang dia minat tuan-tuan kan. Tapi bila kita letak hujah tuan-tuan, dah mula dia. Habis tu ustaz tu tak betul lah. Pandai kau pula. Dah tentulah ustaz tu ada sandaran rujukan dia. Maka ulama tuan-tuan jangan buat lebih-lebih kurang macam tu. Yang kedua, barang siapa yang merendahkan penguasa, siapa ni pemimpin, maka dia akan rugi dalam urusan dunia. Itu sebab tuan-tuan, memilih pemimpin ni tuan-tuan urusan penting. Itu sebab kalau kita salah pilih apa jadi tuan-tuan, urusan dunia kita rosak lah. Itu yang ulama kata tuan-tuan, jangan merendahkan. Nak pilih pemimpin jangan rendahkan tuan-tuan. Malih hang undi, tak boleh tuan-tuan. Itu sebab bila kita dapat pemimpin tuan-tuan yang kadang-kadang kita tak berkenan, boleh jadi di atas perihal kita sendiri. Apa dia? Tak nak keluar ngundi, tak nak ajak anak pergi ngundi, hanya sebab tu ya tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan tengok macam mana ketika wafat Nabi SAW, sahabat-sahabat ni tuan-tuan tak kebumikan jasad Rasulullah sampailah lantik pengganti nama dia khalifah tuan-tuan. Pentingnya urusan tu tuan-tuan ya.
Maka bila dah lantik pula tuan-tuan, apa nak buat tuan-tuan? Bantulah dia dengan doa, kan, dengan nasihat, dengan memberi sokongan-sokongan yang baik. Kalau salah apa nak buat tuan-tuan? Tegulah dia. Kan, donga dapat 100, tapi bila dapat tak boleh guna pula, dia marah-marah tuan-tuan ya. Tuan-tuan dah claim belum 100 tu? Yang e-wallet tu lah. Awak dah claim dah, tapi tak boleh guna pula, nak marah je rasa. Oh, rupanya ada cara ada syarat yalah abang. Kenapa? Sudah pasti ada kebaikan ni tuan-tuan ya. Yang e-wallet 100 itulah. Siapa nak claim boleh claim tuan-tuan ya. Kita kata-kata lah tuan-tuan, claim-claim dapat pula. Naklah boli barang, nak boleh tayar motor, tak boleh pula tuan-tuan. Alamak. Tambah dululah. Sebab dia ada urusan lain tuan-tuan ya. Proses kebenaran penggunaan dia tu bertempoh ya. Maka tuan-tuan sabarlah, dia dah bagi dah, cuma nak bagi guna je. Sabarlah sikit ni, tak sabar-sabar tuan-tuan ya. Kenapa? Dia sekarang ni dah ada pemimpin. Maka apa nak buat tuan-tuan? Pastikan dia buat urusan tu dengan betul. Tegur tuan-tuan, tegur. Yang ketiga, barang siapa merendahkan jiran tetangga, maka dia akan rugi dalam beberapa perkara yang bermanfaat dan sosial. Tu buat esay lah tuan-tuan, dalam bab jiran ni tuan-tuan kan. Bila kita baca banyak tuan-tuan bab tuan-tuan, saya suka kisah siapa tuan-tuan, iaitu Imam Abu Hanifah tuan-tuan. Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan, dia ni tuan-tuan ada jiran. Jiran dia ni tuan-tuan, kaki minum, lepas tu apa tuan-tuan, ramai main muzik. Main ke minum, main gerunggang tak macam-macam lah main tuan-tuan ya. Orang pun tanyalah, Syekh ni tak marah ke? Imam Abu Hanifah relax, tak marah, tak tahu tuan-tuan. Sebab dia Islam. Dia Islam. Satu hari tuan-tuan, senyap lah malam tuan-tuan lah. Imam Abu Hanifah kata, mana poi orang ni? Dia pun poi lah cari, tanya mana orang ni. Tak tahu ni mana. Dia dah kena tangkap dek polis. Siapa yang buat report? Tuan-tuan, ingatkan dia nak kata orang elok orang buat report. Siapa buat report? Semua tak ngaku tuan-tuan. Dia poi balai polis. Maka orang pun tengok, kenapa Syekh datang ni? Syekh, kenapa Syekh? Aku nak jamin jiran aku tu. Syekh tak payahlah Syekh. Dia ni lah kaki mabuk Syekh. Memakak aku jual, mengganggu orang. Tak. Keluarkan dia. Aku jamin dengan diri aku. Kata Imam Abu Hanifah tuan-tuan. Yang jiran ni tuan-tuan, bila dia keluar, dia tengok yang jamin Imam Abu Hanifah yang hari-hari dia buat memakak tuan-tuan, maka dia rasa malu tuan-tuan, dan dia jadi anak murid paling rapat dengan Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan tengok kan. Esay kerana bila baca kisah-kisah macam tu tuan-tuan kan, sampaikan apa tuan-tuan, jiran ni sentiasa bermanfaat sesama mereka sebenarnya tuan-tuan. Kadang-kadang sikit-sikit tak apalah. Imam Abu Hanifah tu tahu tu tuan-tuan ya, dalam mabuk. Lepas tu main muzik. Kalau sebelah rumah kita ada anak kecil tuan-tuan, maun kena santau orang tu tuan-tuan ya. Nak nunggu malih, pergi jumpa dukun, santau ambil mampus kan. Tapi Imam Abu Hanifah tuan-tuan, pergi jamin, subhanallah. Tengok kenapa tuan-tuan, dia boleh beri manfaat kepada jiran dia. Sejak itu apa jadi tuan? Aman tuan-tuan. Saya tak terbuat tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terbuat, boleh silakan tuan-tuan ya. Kalau saya poi rumah tuan-tuan ya, saya poi rumah. Kadang-kadang jiran memokak tengah hari pun tuan-tuan. Kadang-kadang jiran kita ni, ialah dia tak tahulah tuan-tuan. Kau boleh jadi masa tu dia ada tuan-tuan ya. Apa kau jual? Tengah hari buta nak bang pokok tuan-tuan. Kita balik zuhur nak rehat. Dia tengah hari buta tu tak. Pun dah bunyi ni tu, sampai tengok. Lah nak bang pokok tengah hari, tak apalah. Boleh jadi masa ni je yang dia ada. Saya lap ya tuan-tuan ya. Rumah lah bang. Sabar. Rupoi pun jadi tuan-tuan, bila dia tobang bersih, daun rumah dia tak masuk rumah kita, bersih lah rumah kita tuan-tuan. Suka bang, aku suka tengok. Tak ada lari-lari nyapu daun memokak kau. Poni. Dah hampir hari daun tak ada tuan-tuan. Saya kebahagiaan rumah. Tengok daun tak ada rumah. Kan bersih rumah. Tu kebaik, relax, sabar. Sebab boleh jadi ada masa tu ya. Sebab apa? Boleh jadi saya tengah malam betul lah saya vacuum kereta tuan-tuan. So pergi nak pergi kursus tengah malam tu dia ada dia tak pernah keluar memokak tuan-tuan. Itu pun kata apa? Kelemahan kita sesama lah tuan-tuan ya. Baik. Maka tak apa tuan-tuan? Manfaatnya besar, banyak. Yang keempat, barang siapa merendahkan kerabat,
maka dia akan rugi dalam masalah cinta dan kasih sayang. Kenapa tuan-tuan? Dengan kerabat ni lah tuan-tuan kita senang nak lempahkan kasih sayang tuan-tuan pada dia tuan-tuan. Saya lah tuan-tuan, anak buah anak abang saya tuan-tuan kan, datang temu duga kat saya tuan-tuan kan, datang temu duga, dia alung saya, ngah anak dan nak temu duga ni, boleh datang. Dia masa masuk dia tak berani nak panggil, pangah sihat, saya buat tak roti, buat koyok ke penemu duga mana boleh kan, kau anak buah dan tak ada relax. Duduk baca kau hafal ni, betul-betul baca, tak ingat apa baca lah, berpolu anak buah sendiri tuan-tuan kan. Lopeh dia keluar tu, macam berani tak kau? Berani, tapi itulah garang bona, tengok Pak Ngah pun dah takut. Saya nak kata apa tuan-tuan, masa ni lah kita nak rasa kasih sayang anak buah kan, adik-beradik tuan-tuan. Mungkin dengan orang lain kita tak rasa tuan-tuan. Satu-satu masa nanti tuan-tuan, boleh jadi masa kita meninggal tuan-tuan, dia lah yang akan papah jenazah kita tanpa kerendo tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itulah kasih sayang yang kita bawa tuan-tuan sampai kita mati tuan-tuan. Dan itulah orang yang mana tuan-tuan akan sentiasa bacakan untuk kita Fatihah dan sebagainya, yang mana tuan-tuan tidak ada hijab. Kenapa? Hubungan kerabat. Tu kalau hati jaga-jagalah tuan-tuan ya. Kadang-kadang sayang dengan nama ayah ni pun dia tak ada tu, rosak juga tuan-tuan ya. Tu dia kata, ustaz esay ni pernah dah bergaduh dengan mak tu, setahun saya tak balik. Apa pula kono kau bergaduh pula? Yalah mak saya kalau saya balik tak pernah masak kan, dia bantu saya je. Kalau alung balik ni, balik pos semua dibuat so kalau gulai ikan karai dia masak. Kalau dentek, ya ustaz, tak kecil hati kau dan. Kau duduk mana? Duduk setua. Mak kau duduk setua. Lah. Kau hari-hari balik, mak kau tak masak, tak apalah. Kau bawa lah mak kau makan kat luar, kan elok. Dia pun tak boleh lah macam tu. Dia nak juga. Jadi dia togur mak yang marah dia. Maka sebab mak marah dia tu, dia setahun tak balik. Dia kata, bang, kalau kau mati lah bang, kalau dia tahu cerita dia tak semayang jenazah kau bang. Togah dek bondo tu sahaja kau boleh jarakkan hubungan kau dengan mak ayah kau, anak-anak kau dengan orang rumah kau dengan mak ayah setahun. Dan tak semayang jenazah kau bang. Dan takkan doa jenazah kau bang. Teruk punya anak kau bang. Selama hari ni kau kena ingat, dengan kasih sayang, tangan dia, mulut dia, badan dia, rahim dia ngandung dengan kawasan kau. Dia pun dia betul dan salah dan tahu dan salah. Tapi alhamdulillah dah balik dah. Bila balik? Berdua hari. Kepala otak kau ben. Berdua hari balik tuan-tuan. Dah setahun dia tak balik tuan-tuan. Dia kata geram betul, ada orang macam tu tuan-tuan. Dia kata mana sayang kau ke mak kau, yang mana seorang berdua mak kau sayang ke kau. Togah dia mak kau tak masak untuk kau, kau boleh rasa kecil hati. Ui, dan tak dibayang lah dah. Dan kalau balik pun mak dia tak masak, dia tak kisah, dia bawa mak dia makan luar ben. Dia bawa mak dia makan luar. Boleh jadi masa kita balik tu lah, hari tu hari dia ponik. Bertahun dia jaga kita kan. Tu kadang saya tak faham tuan-tuan. Bukanlah kata apa tuan-tuan, lah kau ustaz lain, bukan sebab tu tuan-tuan ya. Sebab apa? Sayang. Cinta tu tuan-tuan dalam tuan-tuan ya. Cuba tuan-tuan tengok cerita Kabikushi Kabigam. Kan? Bila tengok cerita tu sahabat tuan-tuan ya. Ayah itu kata, takkan Dan kena panggil kau? Takkan Dan kena panggil kau? Kata Amitabh Bachchan dekat Shah Rukh Khan. Kan? Maka ayah saya salah. Saya bila tengok cerita tu tuan-tuan, kita faham hubungan tu tuan-tuan kan. Faham hubungan. Maksud kata apa? Ayah dengan anak ni tuan-tuan memang ada masanya dia berlagu angin. Sebab apa? Mana tak ada angin tu kalau bukan daripada ayah? Kan? Angin tu mana datang daripada ayah lah. Yang tu siapa? Anak dia. Maka ayah kena kenal kalau angin tu angin semacam mana dia punya angin, maka dia kena maafkan lah kan. Tu cerita tuan-tuan yang betul-betul tak tahulah dah tuan-tuan ya, entah balik tak tidak tuan-tuan ya kan, tak balik tak tidak. Tu perkara itulah tuan-tuan, cinta sayang ni pada kerabat. Dan yang kelima, barang siapa yang merendahkan isterinya, maka dia akan rugi dalam urusan kenikmatan hidup kan. Sebab apa tuan-tuan? Isteri ni adalah bidadari syurga yang ada atas dunia ni tuan-tuan. Tak ada benda lain tuan-tuan ya. Sebab itulah dalam riwayat hadis disebut
ahli syurga tu akan ada 2 sahaja isteri dia selain daripada pelayan kan. Siapa? Isteri pertama itulah isteri dia semasa di dunia, kalau dia didik jadi isteri solehah. Yang kedua, isteri yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala daripada bidadari-bidadari yang ramai dipilih tu tuan-tuan. Masya Allah kan. Mana kata apa tuan-tuan, hak isteri kita tu sampailah ke syurga Allah bagi. Maka jagalah dan baik-baik. Tu sebab tuan-tuan, isteri ni ada kelemahan dia, ada kekurangan dia. Suami ni pun ada kelemahan, ada kekurangan dia. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan meremehkan isteri tuan-tuan, hanya togah kenapa lepas kahwin baru tahu dia tak pandai masak. Dah lah bayar 10,000. Dah mula dah. Maka kalau orang rumah tak, kadang saya suka tuan-tuan apa dia sebut dia Datuk Badri Shah tu, saya suka. Ustaz Kazim saya suka. Dah tahu orang rumah tu tak pandai masak, hantarlah pergi kelas memasak. Kan keluarlah modal sikit biar dia pandai masak spaghetti, kan chicken chop yang kau suka makan tu. Saya bagi orang, ya tak iyo tuan-tuan. Tapi itulah kita kata bahawa tuan-tuan, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Baik, berkaitan dengan perihal jiran tetangga, tuan-tuan tengok ya. Dalam banyak-banyak ni tuan-tuan, ulama pilih satu bab. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zamizat yang diriku ada dalam kekuasaannya, tidaklah sempurna iman seorang hamba sehingga dia mencintai jiran tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Itu sebab dalam satu riwayat hadis tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia duduk di multazam. Kan di multazam. Tengah Nabi duduk di multazam ni tuan-tuan, seorang sahabat ni datang. Maka dia kata, "Wahai Rasulullah, nak tanya ni, siapa sebelah kau tu yang pakai baju putih tu? Kan, pakai jubah serba putih." Maka Nabi tanya, "Kau nampak kau?" "Nampak wahai Rasulullah, aku nampak." Kan, maka Rasulullah kata, "Itulah Jibril, utusan Allah." Sehingga aku rasa bahawa apa? Jibril ulang-ulang buat baik pada jiran walaupun jiran buat jahat pada kau, buat baik pada jiran walaupun jiran buat jahat pada kau. Seolah-olah kata-kata Jibril tu macam apa? Jiran tu layak mewarisi harta pusaka. Kan? Maka ulama kita tuan-tuan rungkai hadis tu. Apa dia tuan-tuan? Rupa-rupanya sahabat yang datang tu tuan-tuan, dia ada masalah dengan jiran. Sampaikan dia sabar dengan jiran tu tuan-tuan, Allah beri anugerah dia tengok malaikat Jibril yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar tuan-tuan ya. Ui tuan-tuan. Tu sebab kalau tuan-tuan dah boleh tengok malaikat Jibril ni, makna tuan-tuan sabar dengan jiran dah tu. Tapi kalau dah tengok malaikat Israel, taklah mol itu nama. Tapi taklah nampak tuan-tuan. Kalau nampak tuan-tuan joran tuan-tuan ya, kalau nampak joran. Tapi nak kata apa tuan-tuan? Ulama kata apa? Dia sabarnya sahabat tu dengan jiran bila dongar macam tu tuan-tuan, maka dia tak jadi nak cerita dengan Rasulullah. Tak jadi nak cerita dengan Rasulullah tentang buruk jiran dia. Maka dia pun balik tuan-tuan sabar. Kenapa tuan-tuan? Ulama kata sabar dengan jiran, Allah bagi anugerah tengok malaikat Jibril alaihi salam. Masya Allah. Itu sebab orang sabar ni banyak anugerah. Dia sabarlah tuan-tuan. Bila nak sabar tu? Fi awali fatrah, kan? Pada patrah pertama tu. Jangan dah bila dah hamun. Dan sebaik dan sabar. Tu pun sabar nama. Dah hamun dulu. Itu tak sabar tuan-tuan. Dia sabar tu apa? Fi awali, kan? Pada perkara pertama tu. Allah sabarlah dan macam tu. Tuan-tuan ya. Dalam hadis lain baginda SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika itu mempunyai jiran tetangga yang jahat dan selalu menyakitkannya, dia tetap sabar atas gangguannya dan berharap pahala, sehingga Allah sendiri yang akan menyudahi perilakunya, baik dengan tetap hidup mahupun dengan kematian. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Bila jiran ni jahat pada dia, dia sabar apa jadi tuan-tuan? Nabi kata Allah akan beri kebaikan. Sama apa? Sama ada Allah akan matikan dia. Mana kata apa? Dia tak rasa dengan jiran jahat, ataupun Allah bantu dengan hidup yang tenang dengan bondo lain. Kan? Itu sebab lah tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan pernah dengar satu hadis tu, sahabat jumpa Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jiran aku ni jahat dengan aku wahai Rasulullah." Maka ketika itu Rasulullah kata macam ni, kau balik rumah, kau angkat barang, kau letak barang kau kat jalan, angkat sofa, angkat toto, angkat potek tepi jalan. Maka orang pun lalu kata, "Kau kenapa ni barang kat luar ni?"
jiran aku tu baik jahat pada aku. Nabi kata ambil barang letak keluar. Maka orang lalu tu kata apa? Semoga Allah laknat jiran kau tu. Berpuluh-puluh orang lalu semua khabar, sampai cerita tu kat telinga jiran tu, tuan-tuan, dia kena laknat. Maka jiran ni pun tuan-tuan pergi jumpa, macam lah, kau masuk dalam rumah, angkat nama barang kau dan takkan baik jahat kat kau lidah. Kenapa tuan-tuan? Ulama kata apa istifadah, dia punya kata apa inti yang penting, kadang-kadang tak bercakap tetapi buat dengan sesuatu tindakan tu lebih baik daripada bercakap. Sebab bila kita bercakap ni kadang-kadang orang salah tafsir tuan-tuan ni. Tapi angkat barang tak luar, ontok tuan-tuan kan, rupa-rupa lebih baik tuan-tuan ya, lebih baik. Maka sebab itulah kita nampak bahawa apa tuan-tuan, bila orang semua laknat, berapa dia balik sampaikan orang tu jumpa, wahai Rasulullah macam mana ni? Rasulullah kata apa? Laknat Allah tu lebih kau kena takut. Sebab laknat manusia ni biasa ya, tapi laknat Allah tu kau kena lebih takut. Supaya apa? Jangan kau menyakitkan jiran kau. Itu maksud Nabi SAW. Baik. Sebab itulah tuan-tuan, kita sama-sama nak ambil sikit sebanyak ilmu. Saya baca satu ni boleh? Kau nak hantar berhenti dah. Last satu sikit je tuan, sikit rugi tak baca tuan ya. Mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Ni benda biasa. Cuma nak habis kan. Sayati zamanun, Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba, wa yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubura, wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisaba, wa yuhibbuna al-'iyal wa yansawna al-hura, wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bura'un wa ana minhum bari'un. Baik, akan datang suatu masa pada umatku, saat itu mereka mencintai 5 perkara sekaligus, melupakan 5 perkara yang lain. Tuan-tuan tengok ya, ni satu peringatan untuk kita. Kenapa tuan-tuan? Bila dia cinta benda ni tuan-tuan, kelima-lima yang lain tu semua dia lupa. Apa dia? Yang pertama, mereka mencintai dunia sekaligus melupakan akhirat. Ni sayang benar lah tuan-tuan ya. Asyik kata orang pun tuan-tuan, menghitung bila dia kekurangan. Itu nama sayang benar pada dunia ni tuan-tuan ya. Tengok duit dalam bank, kenapa kena habis pula. Dulu masa kerja tak habis-habis dia tuan-tuan kan. Tu kita kata apa tuan-tuan? Benda tu dah mula merunsingkan dia. Yang kedua, mereka mencintai rumah mewah sekaligus melupakan kubur. Tu sebab apa tanda kita lupa kubur ni tuan-tuan? Kita tak pergi ziarah tuan-tuan ya. Tapi kalau orang rajin pergi ziarah tuan-tuan, walaupun rumah godang mana pun tuan-tuan, maka itu tanda apa tuan-tuan? Dia ingat pada kematian dia. Ataupun apa tuan-tuan? Dia tak jadikan rumah dia tu macam kubur. Apa dia? Lalai dan lara. Itu satu penafsiran ulama. Yang ketiga, mereka mencintai harta kekayaan sekaligus melupakan hisab. Apa dia tuan-tuan? Hari hisab tu. Kayo sampai tak peduli pun tuan-tuan halal haram. Maka ingat, hari hisab nanti akan memborekkan tuan-tuan bahu dia tuan-tuan ya. Yang keempat, mereka mencintai diri sendiri sekaligus melupakan bidadari. Maksud apa tuan-tuan? Penting benar diri dia tu tuan-tuan. Tak peduli pun tuan-tuan apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia. Tu sebab kita khabar bahawa apa tuan-tuan, diri kita ni tuan-tuan, ada masanya tuan-tuan kita kena empunya, ada masanya tuan-tuan kita kena sorah. Itu sebab bila tuan-tuan tengok orang buat dalam media sosial tu kan, apabila umur dah masuk 40 ke 50 tahun, yang pertama, jangan kojo ponek-ponek bona. Itu saya tak setuju dah tuan-tuan ya. Yang kedua, kojo orang bukan kojo kau. Itu pun saya tak setuju tuan-tuan ya. Mana sifat bantu-bantu tuan-tuan kan? Itu kan pahala kan? Itu kan pahala. Kalau kita kata apa, jangan ponek-ponek kojo, habis tu kalau dah amanah, takkan tak boleh kojo untuk apa tuan? Menunjukkan keminat kita walaupun dah 50 tuan-tuan kan. Tapi kita kata apa? Itu minat kita nak cari yang halal lagi berkat. Sekarang saya tak setuju bila ada perkataan-perkataan yang tak sesuai tu tuan-tuan kan, memikirkan lebih kesihatan. Tu saya setujulah. Baik bila dah tua sekarang, asyik pergi masuk hospital, bila pula nak pergi kojo? Dah masuk kat board, member board apa bondo tuan-tuan kan medical kan, yang 90 hari tu tuan-tuan kan. Tu pun dah jadi sakit dah tuan-tuan ya. Maka kena ingat,
apa yang Allah nak beri ganjaran. Yang kelima, mereka mencintai diri sendiri sekaligus melupakan Allah Ta'ala. Seolah-olah apa tuan-tuan, Allah tak ada hak pada dia. Rasulullah SAW jauh dari orang-orang yang tersebut dan mereka pun jauh dariku, kata Nabi SAW. 5 orang ni tuan-tuan, Nabi menjauhkan diri daripada mereka. Siapa tuan-tuan? Pembesar-pembesar Quraisy. Siapa mereka di Madinah tuan-tuan? Mereka lah orang-orang Yahudi dan juga siapa tuan-tuan? Orang-orang munafik yang kojo apa tuan-tuan, hari-hari nak menjatuhkan orang Islam. Nabi pun jauhkan diri daripada dia. Ketika tu macam tuan, mereka pun jauh daripada Nabi. Ulama kata orang jauh daripada Nabi ni apa jadi tuan-tuan? Jauh, ditutup daripada rahmat kenabian. Sepatutnya bila Nabi dokek ni tuan-tuan, rahmat kenabian itu dokek dengan kita tuan-tuan kan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua tuan-tuan. Ada soalan nak nanya, 1-2 soalan? Tak ada tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita sekaligus memberikan kebaikan pada kita tuan-tuan. Untuk minggu yang ketiga, sekali lagi tuan-tuan, tak dapat nak janji, tapi kalau ada apa-apa esok saya beritahu lah. Tapi kalau tak ada apa-apa esok, on macam biasa tuan-tuan ya. Kalau tengok jadual tu kadang-kadang dia ada kata apa tuan-tuan, ada program. Kalau ada program tu saya maklumkan awal-awal lah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kalau ini pertemuan kita yang terakhir tuan-tuan, mudah-mudahan tahun 2023 ni mana-mana amalan yang kita tak dapat buat lagi, tetapi kita dah belajar, kita doalah supaya Allah beri ringan kita buat tuan-tuan. Dan mana-mana perkara yang kita masih belum tahu tuan-tuan, supaya tahun 2024 nanti tuan-tuan Allah tambah ilmu kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.